Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton video-video siri Kembara Laut Baltik di 5 buah negara. Terima kasih kerana menonton video ini. Jadi sekarang pukul 8 pagi waktu Stockholm. Kita berada di ruangan buffet sarapan, buffet sarapan jauh lebih murah daripada makan buffet tengah hari. Dan makanan-makanan yang ada standard, roti, mentega, jus. Mereka suka minum jus. Bahan-bahan untuk sandwich, tomato, daging-daging saya rasa kita tak boleh makan lah. Ada salad-salad sayur. Yang sama apa ni, cili benggala yang dipotong panjang, orang Jerman suka kata. Ini salmon apa panggil ni, kiok ni, salmon yang dijerukkan lah. Cereal. Pelik bentuk cereal ni. Cornflake, muesli. Situ ada sosis, telur hancur. Tengok ni, ramai orang pakai tudung, ramai ni. Pelancong-pelancong dari negara-negara Islam. Ni untuk cereal, kita boleh ubah benda-benda yang manis, masin, buah prune, pisang kering. Ni roti potong. Style mereka macam ni lah. Kira pegang dengan kain, kemudian potong dengan pisau roti. Ni saya ambil round pertama. Dan kawan-kawan pun dah habis makan sebab mereka turun lebih awal. Dan sambil kita ada breakfast ni, kapal dah tengah bergerak. Breakfast with view. Ada pulau-pulau kecil, menandakan kita dah nak sampai di tanah besar Stockholm. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Setelah lebih kurang 17 jam kita berada di dalam kapal krus ini, kita telah sampai ke ibu negara Sweden, iaitu bandar Stockholm di belakang ini. Ini saya peribadi kali kedua saya sampai di sini. Sebelum ini lebih kurang tahun 2016. Dan kita bertolak dari Finland tadi dan kita bermalam di kapal ini seperti yang anda lihat dalam video sebelum ini. Jadi jom kita tengok apa yang ada di Stockholm ini. Sebelum itu, cuaca negatif 1 darjah Celsius, tapi mengikut darjah feels like negatif 5 darjah Celsius. Jadi sejuk lah. Kat atas ni pun kita dah boleh mula rasa kesejukan dia. Jom. Ini dia ruang tingkat 12 malam yang gelap tu. Ni cerah dia. Dan meja-meja ni dah ada salji. Tarik sikit. Itu dia salji. Tadi kita duduk kat dalaman suhu bilik. Jadi botol kita biasa saja. Bila kita keluar je dekat tempat ni, dia kemek sebab udara dalam tu mengecut. Anjing penjaga. Kerja ni. Tu anjing custom. Dia hidu benda-benda yang tak betul. Baik, kita baru saja selesai custom. Kita hanya custom sajalah barangan. Kita tak lalu immigration kerana ayat yang biasa. Sweden, Finland, Estonia dan Jerman dan beberapa lagi banyak negara menandatangani perjanjian Schengen. Jadi kita tak perlu nak tunjuk pasport lah. Jadi sepanjang perjalanan kita, walaupun ini negara yang ketiga atau keempat, kita tak ada cop lah dalam pasport kita dan kita boleh bergerak bebas. Yang kedua, oleh kerana Sweden juga negara EU, kita punya telefon tak ada charge roaming. Charge roaming dia kosong. Jadi kita boleh telefon seperti kita berada di Jerman. Tetapi Sweden dia tidak berada dalam Eurozone. Jadi mereka tak gunakan euro, mereka guna mata wang kron atau krona, tak pasti. Dengan pertukaran 100 krona kepada lebih kurang 10 euro. Jadi kita kena tukar duit lah. Semua muka PewDiePie ya. Baik, kita dah naik tram ni. Bukan tram, dia panggil tunnel bana, kereta api terowong. Dan kita sampai di stesen Gamla Stan. Gamla ni Gamla du Fria lah, pekan lama. Dia duduk di tengah-tengah. Saya tak sempat study pun sebenarnya tempat ni. Ni Noble House, Ridar Huset. Yang tu Ridar Holmskirche. Macam mana sebut tak tahulah. Oleh kerana di Sweden ni mereka guna bahasa Swedish. Dan Swedish dan Jerman adalah dua bahasa dalam keluarga Germanic language. Jadi kita boleh faham senang sikit lah kat sini berbanding di Finland yang bahasa dia dari keluarga lain. Contoh tulis tu Riksdag Biblioteket. Maksud dia ada bahasa Jerman Reichstags Bibliothek lah, Pustakaan Parlimen. Atau kat sini Apoteket Korpen, bahasa Jerman Apotek.
apa ni, pharmacy kan. Ini bangunan seterusnya di Bandar Stockholm ini, gereja besar, dan ni ada acara sempena Christmas. Kita naik sini. Oh, ada misa pagi. Montauk Freitag hari Isnin sampai Jumaat pukul 9 hingga 9.10 pagi. Oh, 10 minit saja. Tu Yahweh Yod Ha Fav Ha. Seni bina bata merah dengan banyak unsur-unsur emas di situ. Oh, kuning lampu dia. Ada nama bangku dan nombor tempat duduk. Saya tak pasti apa guna nombor tu. Ni altar bahagian depan. Ni yang tepi sikit. Kita tengok ni macam kain kan. Ni sebenarnya bukan kain. Mungkin kayu ataupun batu ke apa. Tapi bukan kain lah. Tapi dia buat beralun-alun macam kain. Kita sebenarnya sampai pagi, tapi kita punya Airbnb buka pukul 1 tengah hari. Jadi kita duk bawa beg apa semua ni. Berat juga. Jadi kita malas sikit lah nak jalan-jalan yang jauh-jauh. Kita hanya pusi ni kawasan ni, menunggu masa. Sekejap kita nak tengok istana. Depan istana tu ada, apa orang panggil tu? Kawalan kehormat. Apa benda tu? Yang berkawat-kawat depan istana tu. Di tepi laut ni ada istana negara. Kita kadang duk bayang Eropah ni apa, demokrasi yang macam presiden-presiden apa semua tu. Tapi sebenarnya masih banyak negara yang ada raja-raja. Macam kat sini. Masuk dari luar tadi, kita sampai ke satu kawasan bumbung yang ada 2 tangga. Yang ni pergi ke chapel, tempat semayang kecil lah. Macam ni. Ya, istana punya. Dan yang belah sini bahasa Jerman kita panggil Schatzkammer, tempat simpan harta-harta. Yang ni lah koleksi-koleksi barang raja-raja. Ini sisi yang lain istana tu. Kita tengok di bahagian atas ada kibarnya panji peribadi raja tu. Jadi kalau ikut yang Buckingham Palace punya style, kalau ada panji dia yang terbang dan bukan Union Jack, maksud dia raja sedang ada dalam tu ataupun queen dalam kes sekarang. Tapi yang mereka punya sistem saya tak pasti. Dan yang berkawal sekarang tu adalah pengawal istana wanita. Menarik. Dan di hadapan dia ada parlimen. Berkibar juga bendera Sweden. Ada juga bendera Sweden dan EU, Kesatuan Eropah. Dan di depan dia ada air. Nak kata sungai saya rasa tak. Sebab kalau kita tengok peta Stockholm ini, dia terdiri daripada banyak pulau. I skattkammaren med entré från Brottsbalken ser Sveriges riksrevision. Boleh tak, Kak?
Kita baru selepas tengok yang tentera punya tu di depan istana, dan kita nak check in di penginapan kita di sebelah sini. Dia terletak di satu lorong kecil lah, masih di dalam Pulau Gamlastan ni. Jadi satu tempat yang agak menarik. Ni kita buka pintu, masuklah, sampailah ke rumah kita. Kita akan menginap di sini insya-Allah selama 1 malam. Ini dapur dan ruang tamu. Ada sedia-sedia baju pelbagai. Kita tengok dapur dia, ada peti ais, ada tempat masak ni, dapur, ada sinki, ni tandas. Tapi bilik kita dekat bawah. Kalau kita tengok, itu aras tanah. Jadi kita duduk di bawah tanah lah. Turun tangga dia. Di bawah ni ada 3 bilik tingkat di bawah tanah. Ni bilik yang pertama. Dia macam duduk macam dalam gua pun ada. Dan bilik yang kedua. Tu, siap ada paip-paip bagai. Dan bilik yang ketiga. Rumah ni sebenarnya boleh disewa untuk 6 orang lah. Dan lokasi dia pun agak terbaik. Baik, sekarang saya baru selesai tukar duit. Sebab sini dia tak gunakan mata wang euro. Kita gunakan krona. Ini ada 20 krona, 100 krona, 20 krona. Ada muka Astrid Lindgren, saya tak kenal lah siapa. Dan di sini ada, saya tak nampak, Greta Garbo. Jadi dua-dua wanita, menarik juga. Dan ada buku depan, mungkin penulis buku. Dan yang ni ada apa? Oh, ada filem, mungkin penghasil filem lah, ataupun pelakon, saya tak pasti. Sekarang pukul 3, hampir pukul 3 petang, yang mana maghrib dah nak masuk lah. Jadi matahari dah nak terbenam. Suhu sekarang negatif 1. Tapi kita dah sebut sebelum ni, suhu ada 2. Satu suhu udara, lagi satu suhu yang kita rasa sebagai manusia. Jadi dalam suhu feels like tu negatif 7. Jadi sangat sejuk lah sebenarnya. Kita pakai tutup muka ni. Kita pergi ke sebelah bahagian air ni, yang mana yang terkenal ialah bangunan belakang ni, Stockholm City Hall. Di situ, di dalam tu ada beberapa dewan. Yang terkenal adalah Golden Hall, Dewan Emas. Yang setahu saya memang dinding dia tu ada mozaik-mozaik yang dibuat daripada emas. Dan kalau tak silap, penganugerahan hadiah Nobel tu dibuat di tempat ni lah. Jadi kita sedang jalan kaki dari Pekan Lama Gamlastan. Kita nak pergi ke sana. Dan tadi selepas kita tukar duit, kita terserempak dengan seorang warga Malaysia, Abang Ali, yang tinggal di sini lah. Jadi kita sempat sembang sekejap, tapi saya tak sempat nak rakam apa. Dan kita ada tanya soalan sikit. Nak lompat ke apa? Ini dia, kita dah sampai di dalam kawasan City Hall. Ini tempat beli tiket kalau kita nak masuk lah. Tapi ni kita tak masuk, kita hanya tengok pemandangan saja. Dia dalam courtyard dia. Ada hall dia, yang kita tak tahu lah Golden Hall yang mana satu. Yang ni nampak dah keemasan tu dalam tu. Baik, sekarang saya sampai di stesen besar kereta api Stockholm. Belakang ni Central Station. Kenapa kita di sini? Kerana Stockholm ni dia punya kereta api bawah tanah dia, di banyak stesen dia terkenal dengan design yang cantik lah, rekaan yang cantik, rekaan dalaman. Saya cakap jadi merapu dah, mungkin sebab sejuk. Dia memang ada efek kepada kita punya speech. Saya tak pasti. Kita cakap pun jadi kita tak ada idea. Dan dia jadi lambat. Pergerakan lidah pun atau bibir pun dia akan jadi lambat.
satu suasana sejuk. Jom masuk. Ini salah sebuah hasil seni di stesen kereta api di Stockholm ini. Ini di Odenplan. Kalau tengok sebenarnya dia ada maklumat kat situ. Ini ada artis yang buat. Ini sebenarnya Nadi, anak artis tersebut. Tengok ni, biasa lift menegak dari bawah naik ke atas. Tapi ini lift sengit dari bawah sampai ke atas, macam kereta api Bukit Bendera. Boleh bawa basikal dan lift ni. Tinggi tu kalau tengok. Oh, jauh main. Sampailah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Hari ni hari kedua kita di Stockholm, Ibu Negara Sweden. Suhu pagi ni agak baiklah sebab boleh nampak cahaya matahari. Jarang musim-musim ni nampak cahaya matahari. Agenda kita ada dua. Kita akan pecah Jazmi akan pergi tengok pameran fotografi di Fotografiska. Tapi kami yang baki bertiga tak ada hala tuju sangat. Tapi kami ingat nak pergi ke satu pulau. Nasi segera ni, kalau yang ni biryani, ada juga perisa lain, nasi Thailand dan sebagainya. Dan yang menarik dia halal lah kan, halal Thailand punya ni. Jadi senang, kita masuk microwave saja. Kalau ikut arahan 1000 watt 5 minit. Dan dia bawah dia nasi sini, dan atas dia kuah. Tu kita goreng telur. Settle lah kita punya sarapan pagi ni. Ni apps bintang yang saya cerita sebelum ni. Kalau langit ni gelap, kita boleh nampak lah bintang-bintang tu. Dan saya kata semalam ada laluan matahari kan. Tu dalam apps ni matahari. Tu matahari yang sebenar kan. Dan kita boleh nampak laluan matahari. Nanti matahari akan terbit. Tak nampak lah kat skrin ni, sayangnya. Tak nampak sangat. Sebab cerah mungkin. Ini peta kawasan Stockholm yang terdiri daripada macam-macam pulau. Yang pulau kat tengah ni adalah Gamlastan. Tengah-tengah dia lah, oh ada ais. Kiki ada ais. Oh. Apa ni Gamlastan. Tapi kita nak pergi ke 1, 2 ni. Kita nak pergi yang pulau kedua ni. Saya tak pasti sebut macam mana. Dan pulau ni ada banyak macam-macam tarikan kat sini. Ni dia pelabuhan kita. Tuh, bot dah sampai dah ke pulau saya sebut lah Djurgården. Tak tahulah sebut macam mana. Kita ambil lah satu sebutan. Pakai yang budak-budak kat sini. Macam tak tahulah macam nak pergi berenang dengan siap boot apa bagai. Tapi memang kena pakai lah sebab sejuk kan.
Men när vi går i land här, så ska vi gå. Tibaan di Pulau Djurgården. Tak tahulah. Ni ada taman tema. Apa ni, Tivoli ke tak silap nama dia. Ke Tivoli di Copenhagen. 9.48 pagi. Jadi, ferry kita sekejap saja sini. Yang kita lalu sini tadi. Ada nampak apa kota warna merah tu kan? Saya rasa yang ni tadi. Dan kita sampai. Dan ni ada Abba Museum. Abba ni yang Dancing Queen tu. Sini ada Vasa Museum. Vasa Museum menempatkan kapal yang diangkat dari dasar laut. Dan dipasang, dikatakan 90% lebih adalah yang asli. Dipasang semula dalam museum ni. Kemudian ada lagi museum lain. Ini Skansen, saya minat sebenarnya, tapi tak tahu boleh masuk ke tak. Dia ada lebih kurang 120 bangunan tradisional dari seluruh Sweden. Dia dipindahkan bawa ke sini lah, kira macam mini Sweden lah kat sini. Saja saya nak cerita ni, lambang jenama aiskrim ni, dia ada banyak kat seluruh dunia ni. Tapi dekat Malaysia nama dia Waltz, dekat Jerman nama dia Langnis, kat sini nama dia GB Glaze kan. Tapi jenis lambang yang sama. Ini tempat seterusnya di atas pulau ni, Museum Viking, yang menceritakan mungkin budaya Viking yang terkenal di kawasan utara Eropah ni. Cuma dia tak buka lagi lah. Pukul 10 dia buka. Tapi dalam budaya Viking saya tak tahu banyak benda. Cuma saya suka dia punya tulisan. Ini adalah rune stone. Dan di atas dia ada tulisan runik. Ni tulisan dia macam ni, yang digunakan untuk bahasa-bahasa Germanik lah dulu-dulu kan. Ni jalan licin ni. Jatuh terus. Try tengok licin tak. Oh tak licin. Tak licin. Tak licin. Baru nak buat skating. Inilah Vasa Museum. Dalam dia ada kapal yang besar. Tapi saya tak masuk lah. Tengok ni ada aiskrim ni di depan kafe. Dia jual aiskrim agaknya. Tapi punya realistik dia punya ni. Sampai kita tarik ni. Oh, ada air. Ni saya tak tahulah pengawal ke pelancong. Tapi kuda dia berasap. Tu paling penting. Berasap kuda dia. Di atas pulau ni ada Museum Biologi. Saya tak pasti apa yang ada di dalam. Tapi dia punya seni bina dia sangat menarik. Sebab dia adalah seni bina tradisional. Dan dibuat daripada kayu lah. Kalau kita tengok gambar-gambar misalnya gereja lama yang di kawasan Nordik ini, dia dibuat daripada kayu. Dan dengan ukiran-ukiran yang menarik. Kita tengok dengan lebih dekat. Oh, syak ni. Dia punya dinding dia kepingan-kepingan kayu macam tu. Dia jadi macam sisik ikan, macam yang bumbung ni. Kemudian ada corak ujung tu. Menarik. Baik, kita di hadapan satu taman yang saya teringin nak datang di sini, iaitu Skansen. Macam ni. Yang mana menurut maklumat dia mengumpulkan lebih kurang 120 bangunan tradisional dari seluruh Sweden dan ditanggalkan di sana dan dipasang semula di sini. Pintu masuk dia tu ada macam-macam jenis bangunan. Tengah kita jalan ni saya jumpa ada orang tinggalkan air atas batu. Tapi yang menarik dan cawan ya, beku lah, ais. Okey, kita dah sampai di bahagian pertama, iaitu pekan lah, senang cerita. Dia buat satu pekan mini di dalam tempat ni, iaitu di sini semua. Suasana macam dalam pekan. Sekejap lagi kita masuk. Antara tempat yang ada tempat apa, buat kilang gelas, kilang kaca, kilang perabot, apa ni, bengkel lah, bengkel perabot, tempat buat pasu, bank dulu-dulu,
kedai roti, tempat buat kulit dan macam-macam lagi kan. Menarik konsep dia. Dan yang seronok dia ambil bangunan yang sebenar kan. Kalau macam ni, tu macam kita melawat dalam kampung. Bumbung dia ada tanah, siap ada pokok, siap ada rumput semua. Ni tempat buat apa ni? Ini tempat buat kasut dalam bang kasut tu. Yang ni tempat buat macam kafe, restoran. Yang tu tempat perusahaan kaca. Ni kalau kita panas boleh pegang api ni, suam sikit. Tu depan kita ada ayam. Dapat lepas ayam macam tu Ayam ni kalau kita ambil, kita buh sini, sedap tak? Boleh tak Iwan? Boleh. Boleh Sedap. Sedap tak Tangkap Ivan, sekok. Ya. Tengok ayam ni, dia tak lari pun. Macam burung dekat sini, tengok. Tak lari pun. Tu seronok lah tengok ayam. Ini salah satu tempat yang buka, iaitu bengkel buat ni lah, perabot, carpentry lah. Dan Alhamdulillah ada orang yang sedang buat kerja dia. Dia sedang buat macam sejenis hiasan. Dan pakaian ni pun kita tengok, pakaian tradisional. Saya dah minta kebenaran dia tadi untuk rakam dia. Dan ni alat-alat yang ada. Menarik. Tu gergaji kayu kan. Ni kursi. Ni kursi. Yang ni rupanya apit besar. Contoh papan-papan yang dia gam, dia apit guna ni. Sekali dia angkat, dia apit lagi. Banyak lah tempat yang dia boleh apit. Beku. Dia bukan kata ada lapisan atas tu saja ais. Dia sampai ke bawah ataupun tebal lah. Nampak tu? Kuat ni. Ni air yang meleleh ni pun beku ais. Ish pada dahsyat. Yang ni ada troli berlandasan untuk mereka bawa barang, mungkin kayu ke apa kan. Bawa sini. Ni troli dia. Kemudian dia akan sampai kat turntable ni. Dia akan pusing dan boleh tolak masuk terus ke dalam bengkel dia. Kalau dekat Eropah ni, pekan-pekan lama kan, kita akan tengok banyak simbol macam ni. Sebab orang dulu dia tak erti baca. Jadi dia kena letaklah gambar benda yang dia jual. Contoh ni roti. Ni kedai roti lah. Kalau gambar kasut, kedai kasut dan sebagainya. Tu dia roti. Bau masakan. Dia buat secara tradisional. Bau ni sedap ni. Dan kita boleh tengok dia duk buat tu. Dan roti ni kita boleh beli sebenarnya. Kayu-kayu api dia. Dan oven dia mungkin di belakang ni. Dia sodok roti masuk dalam oven. Kita berada di dalam tempat tukang emas dan perak. Ni dia punya, orang kata apa, tempat api dia ni. Sangat asli. Ni perkakas-perkakas dia. Dan ni mereka sedang buat apa ni alat-alat pakai ni kat telinga ni. Apa ni, sudu garpu. Alat perhiasan saya nak sebut tadi, tak ingat. Perkakas-perkakas dia. Ni bila kita buka, kita masuk dalam rumah penduduk kampung. Siap ada tu tempat api dia. Ni tempat letak pinggan mangkuk. Ni tempat api. Ni peralatan rumah. Ni duk sagak keju ke apa ni, penapis. Kayu api ada di bawah tu. Haba dia sedap lah. Ni asap akan keluar ke atas. Dan ni meja makan dia. Siap ada makanan betul. Dia punya yogurt. Dia punya daging. Daging tu palsu sebenarnya. Sayur-sayur. Air. Dan ni macam sejenis, tak tahu lah nak kata, garam seketul, garam bukit agaknya. Teh. Lepas tu ni buah lemon. Ni ada daging, sausage dan roti. Memang tradisional habis lah. Ni rumah orang kaya. Siap ada piano, siap ada sofa apa bagai. Tu duk ada puding kat tengah. Orang kaya kot makan puding. Tadi saya dah buat cerita merapu je, tapi ada orang sini dah bercerita kan.
Yang ni sebenarnya hidangan dia kita panggil punch. Punch ni macam punch ni 5 lah, panca kan. Panca indera, 5 indera. Itu bahasa Sanskrit. Sama juga Punjab. Punjab di India itu 5 air lah, Punjab. Jadi ni pun nama dia punch, iaitu 5 benda. Arak, benda ni memang nama dia arak, dia sebut tadi. Kemudian gula, kemudian teh, kemudian lemon. Kemudian apa satu lagi? Air. Air agaknya. Air di sini 5 benda. Dan ni tempat perah dah. Gunting. Yes, this is for the Yep. lemon. Okay. Dan ni sayur ni. Dan makan dengan daging. Dan sayur ni sebenarnya tanam tu di luar tu. Ada pokok kan. Jadi sangat respect kepada muzium ni kerana mereka buat dengan sangat baik. Ada orang yang duk bercerita ni dia pakai dengan pakaian yang sangat tradisional, tapi saya segan nak rekam dia. Orang sini lain sikit kan. Ha? Oh, 26 hari bulan. Ni hidangan 26 hari bulan. Hari ni 26 hari bulan, ini adalah hidangan 26 hari bulan. Kalau kita mai yang waktu Christmas, dia akan keluar hidangan Christmas. Yang ni kandang, ada rumah orang kampung, ni rumah orang kampung dan kandang-kandang binatang. Yang menarik dia ada sauna dia sendiri di tepi tu. Ni bahagian dalam sauna dia. Kita tengok ni ada tahun 1796. Dahsyat. Yang ni pula satu chapel lah atau gereja kecil yang kampungnya. Tapi dia tak ada salib, tak ada menara, tak ada apa. Kira yang basic lah, macam surau kampung kan. Bau lilin. So I think this is the heater, right? Yes, it Okay. is. So I stand close to this one today. I see, perfect. Dalam kampung ni ada tasik ni, beku tasik dia. Beku jom kita tekan sikit. Tapi saya tak rasa dia beku sampai bawah. Dia beku sikit je sebab tasik ni besar. Tekan sikit, kita berhati-hati. Oh, dengar bunyi dia. Oh, best bunyi dia. Kalau baling batu ni, saya cari batu tak jumpa. Tapi jap, kita dah sampai kawasan haiwan-haiwan di kawasan Nordic ni. Ni yang pertama, rusa, reindeer. Yang ni agaknya yang duk tarik Santa Claus tu. Semua buka tengok. Ni haiwan seterusnya, nama dia moose dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Jerman, elk, E-L-K. Kita nak main melawat ni, beruang. Apa ni, Bjorn dalam bahasa sini. Nama orang ramai lah nama Bjorn ni. Cuma dia tengah tidur. Sekarang musim sejuk. Nanti musim bunga nanti baru dia bangun. Bulan apa? Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Tu dia anjing laut. Tengah berenang. Kalau perasan dia berenang terbalik tu, kepala dia ke bawah. Hilang dah. Mana tah? Tengok ni kuda di tempat sejuk. Dia punya bulu dia tebal. Ekor dia pun besar tu. Tu tengok burung hantu dia. Besar ni. Dan kamera tak nampak besar. Saya ingat besar 2 biji bola baseball tu. Bola basketball. Besar tu. Tu. Apa nama tu? Kucing hutan ke apa tu? 2 ekor ada tu. Satu depan, satu belakang. Datang. Aduh. Tu dia nak main jumpa kawan ni. Dia langkah macam tu lah kawan dia. Yang cakap ni, tu. Dia patah balik. Kucing perangai macam tu. Ni. Jadi kita kat kamera dia terus main ni, kat batu ni. Orang buka dekat mak. Ni haiwan ni, bison ni, seladang ke apa bahasa kita. Dia ada di ujung tu. Tu, kawan tengah tidur. Daripada hidung dia duk keluar asap. Tu, dia bangkit dah. Besar ni. Tu, member nak tangkap burung lah. Tak jadi. Burung duk main kacau. Memang perangai gagak macam ni. Suka duk kacau. Baik, sekarang kita dah sampai semula di tengah pekan di stesen T Centralen mungkin. Ni tengah pekan, ada pasaraya dan kehidupan
Macam biasalah, kedai-kedai semua. Dan kita nak cari masjid. Alhamdulillah kita dah sampai di sebuah masjid yang memang ada rupa masjid lah. Ada menara, ada kubah apa semua. Terletak beberapa stesen dari Gamlastan, pusat bandar lama dia. Dan bila saya sampai sini, saya tengok baru saya teringat saya pernah datang dah punya masjid ni. Tapi saya tak ingat langsung dah. Di bawah dia ada kedai makan kalau tak silap dulu saya mai. Tengok ni bahagian dalaman masjid. Kalau kita tengok atas, dia macam bangunan gudang. Mungkin gudang yang dah diubah semula, saya tak pasti. Tapi menarik lah. Kira cantik lah dan proper lah. Lengkap semua. Memang masjid yang betul. Jadi ni waktu solat hari ni lebih kurang hari ni 28 hari bulan. Subuh masuk pukul 6 pagi. Tapi subuh habis 8.30 pagi. Zuhur masuk pukul 11.54 pagi. Asar masuk 12.50 tengah hari. Maghrib masuk pukul 3 petang. Dan Isyak masuk pukul 4.20 petang. Ni ruangan hadapan. Ni mihrab. Dan di atas ada ruangan wanita. Jadi tak jauh dari masjid kami jumpa satu kedai halal, iaitu Kebabistan nama dia. Saya order burger sajalah sebab kita nak cepat. Dan ayat teh ni dia bagi free lah. Saya dah dengar dia sembang-sembang bahasa Turki Mereka ni orang Turki ni, layan tetamu dia lain sikit lah cara dia, kira meriah. Kemudian ni kau order nasi dan kebab. Baik, sekarang waktu lebih kurang pukul sebelum 5 petang. Kita sedang bergerak masuk ke feri untuk perjalanan seterusnya ke Bandar Riga, iaitu ibu negara Latvia. Jadi inilah perjalanan Stockholm kita 2 hari. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton video ini. Tonton video-video lain dalam siri Baltic ini dan juga pelbagai lagi video yang ada di channel kita di Facebook dan YouTube. Terima kasih, jumpa lagi.